Pasal imam apabila apa tak boleh nak azan nak tumpang Tuan satu dua. Kitab cadangan ganti kitab ni besok. Untuk ni lah. Harga tengok belakang. Ganti itulah. Ya. Cadangan lah. Cadangan lah. Duduk. Baik. Kita mulakan kuliah kita dengan umul kitab. Ila hadatin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la likram wasawar nizam insyaallah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa maulana Muhammad imamil muttaqin wa qaidul mujahidin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil alim azim. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da auzubillahi minasyaitonir rajim. Wala tahsabanna Allahu ghafilan amma ya'maluz zalimun innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Shadaqallahul azim. Maksudnya, janganlah kamu menyangka Allah Subhanahu wa ta'ala itu lalai terhadap apa-apa yang dikerjakan oleh orang yang zalim di kalangan kamu. Hanya saja mereka itu ditangguhkan azab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sehinggalah pada satu masa dan ketika mata mereka akan terbeliak melihat azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma yuridullahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Maksudnya barang siapa dikehendaki Allah Ta'ala akan kebajikan, nasihat diberikan kepahaman di dalam agama. Yang mati silakan Tuan Imam, suruhnya Tuan Bilal, suruhnya jawatan kuasa surau, sidang jemaah muslimin muslimat, mukminin mukminat wa ta'ala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia serta rahmat daripada Allah terdapat bersama sekali lagi pada malam ini untuk kita sambung kitab kita. Kita hampir nak tamat ni, kitab Jauhar Marhub wa Munabbiatul Qulub. Di muka surat 216. Betul tak? 216, Jawi 216 lah.
Kalau Rumi dia terjemahan dia 414. Dan sesungguhnya datang warid, betul eh? Dan sesungguhnya datang warid bahawasanya ahli syurga. Okey, kena. Betul kan? Hendak daripada mereka. Ya ada kitab bersemak lah, tak ada kitab menung lah. Dengar. Hujan kan? Hujan eh? Sejuk eh? Kan? Nak datang surau hujan ni bukannya senang eh? Kalau tekad azam tak kuat tak sampai. Sejuk tak? Baik. Dan kata musannaf, pengarang kitab, dan sesungguhnya siapa pengarang kitab? Syekh Ali bin Abdul Rahman Al-Kelantani, orang Kelantan punya ni. Ini 9 tak ada bulan. Ali bin Abdul Rahman Al-Kelantani dia kata, dan sesungguhnya datang warid, datang khabar ataupun datang warid, bahwasanya ahli syurga datang akan mereka itu oleh malaikat, memukul ia akan segala pintu mereka. Malaikat datang memukul pintu ahli syurga lah, pintu-pintu bilik, pintu-pintu rumah masing-masing dalam syurga ni. Maka berkata anak bidadari, siapa ini? Maka berkatalah anak bidadari yang menjaga pintu syurga, siapa ini? Maka berkatalah, ya aku malaikat. Aku malaikat pesuruh daripada Allah Ta'ala, datangku bagi penghulu kamu dengan hadiah sembahyang subuh yang ia sembahyang dengan ia pada dunia. Jadi malaikat tu datanglah membawa hadiah. Siapa tak seronok bawa hadiah, dapat hadiah kan? So ahli syurga pun dah ada dapat hadiah. Jadi malaikat datang bawa hadiah, pahala lah, macam pahala sembahyang subuh yang kita sembahyang ketika di dunia. Tuan-tuan, maka membuka mereka itu baginya akan pintu. Maka masuklah malaikat, berkata ia, Assalamualaikum. Dia kata, Assalamualaikum, sejahtera atas kamu wahai penghuni syurga. Tuhan kamu memberi salam akan kamu dan berfirman ia bagi kamu, sesungguhnya adalah kamu pada dunia kamu angkatkan sembahyang subuh, maka aku terima akan dia. Maka kamu sungguhnya kamu pada dunia kamu angkat, mana kamu angkatnya, kamu mengerjakan solat lah. Kamu mengerjakan solat subuh di dunia, maka aku terima akan dia, akan solat yang kita buat, dan tiada aku tolak. Maka bagi kamu balasannya, inilah hadiah sembahyang subuh. Inilah hadiah sembahyang subuh. Apa hadiah dia? Tengok hadiah kan. Maka menghantar malaikat akan maidah, hidangan daripada emas. Atas maidah itu 70 pinggan, 70 pinggan, 10 daripada perak, 10 daripada emas, dan 10 daripada yakut, 10 daripada zabarjad, 10 daripada marjan, dan 10 daripada mutiara, dan 10 daripada akik, batu akik. Mana ada punya pinggan lah, pinggan itu. Pinggan hidangan dia lah, bekas-bekas dia tu. Dulang macam tu kan, dulang dia lah. Dulang tu banyak dulang kan, bukan sikit dulang tu kan. Kita satu pinggan pun kadang payah nak habis kan. Ini banyak dulang tu. 70 pinggan. 70 pinggan. Pinggan lah 70 pinggan. 10 daripada perak, 10 daripada emas pinggan itu, dan 10 daripada yakut, 10 daripada zabarjad kan, dan 10 daripada marjan, 10 daripada mutiara, 10 daripada akik, dan tiap-tiap satu pinggan itu 70 warna daripada makanan yang berlain-lainan, tiada menyerupai satu warna akan yang lainnya. Makanan berlainan warna lah, macam-macam warna lah. Makanan yang sedap itu. Tu nak syurga kan? Takkan makanan tak sedap, mestilah makanan enak. Dengan pelbagai jenis warna.
dalam dunia. Dalam syurga. Dan tiada bercampur dengan dia. Dan adalah atasnya roti yang lebih putih daripada laban. Atasnya pula ada roti pula. Betul. Dan atasnya itu ada roti terlebih putih daripada laban, susu. Laban ke susu? Labanan. Dan terlebih manis daripada air madu. Terlebih manis pada air madu. Tiada menyentuhkan dia tangan seorang, tetapi jadi ia dengan kudrah Tuhan yang berfirman, ia bagi sesuatu kun payakun. Jadi tiada siapa pun yang kalau dunia kan ada chef, kan? Chef tukang masak tak? Kat syurga tak ada chef tukang masak, kan? Kalau ada, mungkin ada yang chef dunia pun berminat nak jadi chef kat dalam syurga, tak? Jadi kat dalam syurga tak ada chef tukang masak. Hanya Allah Ta'ala sebut kun payakun, jadi maka jadilah. Macam tu je sebut. Allah Ta'ala berfirman. Baik. Kemudian ditudung akan hidangan itu dengan mandil. Mandil daripada sutra. Mandil ni macam dia punya tutupan lah. Benda yang menutup makanan tu lah, kan? Daripada yang dibuat pada sutra, kain sutra lah. Ditudung akan hidangan itu dengan mandil daripada sutra. Sutra ni mandil. Mana kain lah, kain sutra. Seterusnya yang hijau, sutra hijau, memakan mereka itu padanya daripada demikian makanan yang dihidangkan akan dia, maka mendapat mereka itu pada tiap-tiap suap akan lazat yang terlebih manis daripada yang dahulunya. Maknanya makanan yang first tu sedap, makanan yang kedua lagi sedap, lagi lazat. Makanan yang ketiga lagi pula, mana dia akan mengatasi makanan yang kedua, yang sebelum tu. Macam itulah. Mana lagi bertambah enak, bertambah sedap. Tapi dia tak ada kolesterol semua, tak adalah. Kalau ada kat dunia kan macam-macam bahan, pewarna lah, perencah tu lah, perencah ni dan sebagainya, kan? Bahan-bahan yang tak tahu halal haram pun kadang masuk sekali tak. Nanti sedap kan? Tapi kat syurga tak adalah macam tu. Dia tak ada pengawet semua kan. Kat dunia kan penuh dengan pengawet. Betul tak? Kan? Macam tu. Baik, kemudian maka mendapat mereka itu pada tiap-tiap suap yang lazat yang lebih manis pada yang dahulu. Dan bahawasanya seorang lelaki daripada syurga mendapat dia pada tiap-tiap suap yang barang yang dicintanya, pada negeri dunia. Siapa yang dicinta kat dunia ni mengidam tak dapat kat dunia tak dapat makan apa, busa bertanduk, busa tak bertanduk, busa putih kan, kat dunia tak dapat. Jadi akhirat akan ada lah. Apa yang diidam oleh manusia akan ada. Boleh? Kata setengah ulama. Kata setengah ulama bahawasanya sekalian anbiya dan mursalin memakan mereka itu pada satu pihak daripada Nabi SAW, Nabi Muhammad SAW. Memakan dia pada satu pihak serta umatnya kerana memuliakan bagi mereka itu. Jadi Nabi dia akan makan, ada dua kelompok lah. Pertama, Nabi akan makan bersama dengan para Nabi dan para Rasul yang lain lah. Satu masa, satu ketika Nabi akan makan pula bersama dengan umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, dan datang warid, datang khabar, datang cerita bahwasanya sekalian ahli syurga 120 saf. Sekalian ahli syurga itu 120 saf. Dan umat Nabi Muhammad SAW itu 80 saf. 2/3 ahli syurga. Sulus ni 2/3 lah. 2/3
ahli syurga. Jadi umat Nabi Muhammad ni ramailah syurga dia, yang masuk syurga lah, berbanding dengan umat-umat yang Nabi yang sebelumnya. Boleh? Perempuan 2 orang je? 3? Ada belakang ya. Ingat tak ada. Baik. Kemudian bahawasanya malaikat yang datang membawa hadiah itu memberi salam ia atas mereka dan keluar ia. Maka apabila adalah pada waktu zuhur, datang malaikat dengan hadiah sembahyang zuhur. Bila sampai zuhur, datang pula malaikat bawa pahala kan, hadiah-hadiah makanan lah, berupa makanan manakan, makanan-makanan. Macam tadi waktu subuh kan, subuh dengan hadiah waktu subuh, zuhur dengan hadiah waktu zuhur. Dan pada waktu asar datang malaikat dengan hadiah waktu asar. Dan pada waktu maghrib datang malaikat dengan hadiah sembahyang maghrib. Dengan sembahyang maghrib yang kita buat di dunia, so akan diberi pahala dalam bentuk hadiah ya, kepada kita. Dan pada waktu isyak datang malaikat dengan hadiah sembahyang isyak, yang dikerjakan dia pada dunia, kat dunia dahulu. Apa yang kita kerjakan dunia, Allah Ta'ala balas balik lah. Tapi dengan kita buat, dengan syarat kita buat ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan untuk kita menunaikan hak ataupun tanggungjawab kita lah sebagai hamba kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian bahawasanya seorang laki-laki daripada ahli syurga itu menghimpun ia akan segala tobak. Tobak ni pinggan lah, pinggan mangkuk. Qadah mangkuk kan, qadah. Tapi ni bukan qadah, tobak. Tobak ni macam pinggan mangkuk lah macam tu. Kemudian apa lagi? Dan segala bejana ni bekas lah, hendak mengembalikan dia kepada malaikat yang membawa datang hadiah itu. Maka tertawa-tawalah malaikat itu. Malaikat ketawa. Mana pinggan mangkuk yang mereka dah gunakan tu, makanan dah dia nak makan semua, jadi mereka nak pulangkan pada malaikat. Kan biasa kat dunia kan kita buat macam tu kan, bila dah habis makan kita pulang balik, betul tak? Dan kita basuh. Ada orang makan kan tak basuh. Tapi kalau kedai-kedai makan biasanya dah makan tinggal situ je lah. Kan ada yang kutip tak? Dan kutip je, pekerja dia kutip, basuh. Tapi kalau makan kat rumah, dah makan basuh lah sendiri. Dah rumah tolong masak kan, basuh pinggan pun tak nak, macam mana? Basuh lah tak? Ni dah makan tinggal je tu je kan. Kalau rumah saya marah dia tu. Rumah dia lah. Budak-budak anak-anak kalau dah makan tu tak basuh pinggan, marah dia. Dah makan, basuh pinggan sendiri. Besoknya kemudian, dan segala bejana hendak mengembalikan dia kepada malaikat yang membawa datang hadiah itu. Maka tertawa-tawalah malaikat itu. Malaikat pun ketawa. Kita tak tahu macam mana bentuk malaikat ketawa kan. Dan berkata ia bagi mereka itu, kamu perbuat serta kami seperti kamu perbuat pada dunia kamu, memakan segala hadiah, dan kamu mengembalikan berjananya kepada empunyanya. Nampak? Kamu pulangkan bekas ni macam kamu pulangkan kat dunia lah. Tapi sebenarnya tak perlu nak pulangkan pun, betul tak? Sebenarnya tak perlu nak pulangkan pun. Akan ada berjana lain pula yang akan datang. Macam tu. Baik. Dan dapat ahli dunia, maka mereka itu fuqara sekaliannya. Adapun ahli dunia, maka mereka itu fuqara, fakir miskin semuanya. Macam tergantung ayat ni. Betul? Maka adapun ahli dunia, maka mereka itu fuqara sekaliannya, miskin semuanya. Ni macam ayat ni macam tergantung lah. Tak faham pun dia cakap. Baik. Dan adapun ini, maka iaitu hadiah daripada orang kaya lagi murah.
tiada mengurangkan miliknya dan tiada menghabiskan khazanahnya. Oleh demikian bejana itu dan barang yang di dalamnya. Dan adapun ini pun macam tergantung ayatnya. Dan adapun ini maka iaitu hadiah. Hadiah daripada orang kaya lagi murah. Tiada mengurangkan miliknya dan tiada menghabiskan khazanahnya. Oleh demikian bejana itu dan barang yang di dalamnya. Dan barang siapa adalah pada dunia mengerjakan yang terlebih elok, terlebih banyak daripada 5 fardu itu, daripada ibadah yang sunat, saya memberi baginya oleh hak Jalla Jalalah akan yang terlebih banyak daripada 5 hadiah itu. Jadi mereka akan mendapat hadiah lagi banyaklah. Berbanding dengan orang yang hanya sembahyang fardu, dia tidak ada sembahyang sunat. Siapa sembahyang fardu dan sembahyang sunat pun rajin, so dia akan mendapat hadiah lagi banyaklah, macam tu. Dapat pahala dan hadiah lagi banyak. Baik, lihat semula. Dan barang siapa adalah pada dunia mengerjakan yang terlebih banyak daripada 5 fardu itu, daripada ibadah yang sunat, saya memberi baginya oleh hak Jalla Jalalah akan yang terlebih banyak daripada 5 hadiah itu. Maka apabila selesai mereka itu daripada memakan jamuan, berfirmanlah Tuhan Jalla Jalalah, marhaban dengan hamba-Ku dan yang menziarah akan kamu. Betul, akan kamu, akan daku. Marhaban dengan hamba-Ku dan yang menziarah akan daku, hai malaikat, Ku beri meminum olehmu akan segala hamba-Ku. Maka mendatang akan mereka itu oleh malaikat dengan beberapa kendi air. Air pula. Tadi makanan kan ada makanan ni tak ada air kan, cokek pula ke tak? Cokek pula. Ini jadi malaikat pun datang bawa kendi air, air kendi air. Dan cereknya daripada emas. Cerek daripada emas. Dan jauhar ni kan permata. Dan yakut, padahal penuh ia daripada air yang tiada berubah. Jadi dalam tu bekas tu penuh dengan air lah, air yang tidak berubah rasa dia. Dan daripada laban yang tiada berubah rasanya. Laban kan susu yang tidak berubah rasa. Kalau susu kat dunia ni kan, kalau lama-lama kan dia rosak juga, masam kan, masam, basi dan sebagainya. Jadi kat dunia akhirat tu tak ada lah. Dalam syurga mana ada masam, mana basi, tak ada peti ais pun. Kalau ke dunia kan peti ais kan, peti ais kalau nak simpan makanan-makanan kita, makanan sejuk beku tak. Syurga tak perlulah. Dan daripada arak yang lazat bagi orang meminum, dan daripada madu yang bersih daripada lilin. Betul? Madu bersih daripada lilin. Dan madu yang bersih daripada lilin. Madu yang bersih daripada lilin. Tak tahu lilin apa, tapi dia kata lilin lah. Madu yang bersih daripada lilin. Dan meminum mereka itu akan barang yang diinginnya daripadanya. Maka apabila minum mereka itu, hancurlah barang yang dimakannya. Kalau dah minum tu, maknanya makanan yang dimakan tu dah laju lah kan. Tak adalah tersekat, tersokek lagi. Kayak kita punya saluran makanan tu, macam kita makan dunia lah kan. Kalau tak ada air kan tak sah lah macam kan, tak puas lah kan. Macam tu. Boleh. Baik, kemudian, dan kata setengah ulama bahawasanya meminum dalam syurga itu 8 minuman. 8 minuman. Minuman air botol. Air botol betul? Air betul. Air betul, bukan air betul.
Air botol lah. Bukan air botol. Baik, kemudian dan laban, susu, dan arak, dan madu, dan salsabil, dan zanjabil, dan tasnim. Ni semua jenis-jenis minuman lah. Minuman yang terdapat dalam syurga. Betul tak? Macam mana kat dunia ni minuman pun macam-macam jenis minuman. Betul tak? Kat dunia macam-macam jenis minuman. Asam boy, pressuren. Betul tak? Lepas tu apa lagi? Teh tarik. Lepas tu kopi kurang manis. Betul tak? Baik, kemudian dan tasnim dan rahikul maktum. Rahikul maktum ni pun macam dia ada nama kitab tu. Nama kitab namanya Rahikul Maktum. Ada satu kitab sirah, sejarah Nabi kan. Sirah Nabi namanya Rahimul Maktum. Kitab tu saya ngajar di Masjid Mantin. Masjid Mantin, Masjid Qaryah Pekan Mantin. Sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Maka apabila selesai mereka itu daripada meminum akan minuman, Allah Ta'ala pun berfirman, marhaban dengan segala hambaku dan menziarah akan daku, hai malaikat, ku beri makan oleh buah-buahan akan hambaku. Ni makan buah pula. Makan buah kan? Tadi dah makan makanan yang berat-berat. Lepas tu minum pula. Apa itu? Makan buah pula. Maka mendatang akan mereka itu akan beberapa tawak. Tabak ni pinggan lah, mangkuk daripada emas yang merah yang ditatahkan. Emas yang merah yang ditatahkan dengan mutiara dan jauhar dan yakut dan zabarjad, padahal penuh segala buah-buahan dalamnya daripada hak Allah Subhanahu wa taala, ditudung dengan sapu tangan sutera. Itulah mandi tu lah. Sapu tangan sutera. Maka memakan mereka itu barang yang ingin daripadanya. Makanlah. Makanlah apa yang kau nak, apa yang kau ingin makan. Buah-buahan apa yang diinginkan. Buah manggis, buah rambutan, buah cempedak, buah ciku. Tahu tak? Buah apple, buah anggur. Semua adalah. Pelbagai jenis buahan. Seronok ah. Dia tak mendatangkan apa-apa bahaya lah. Kalau dunia ni makan asam banyak-banyak kan, dah sakit perut pula dah. Betul. Sana tak ada lah. Betul. Makanlah sepuasnya. Baik, kemudian dan apabila selesai mereka itu daripada demikian berfirman Allah Ta'ala, marhaban dengan hambaku dan yang menziarah akan daku, hai malaikat, ku beri pakai olehmu akan hambaku, maka mendatang ia akan mereka itu dengan beberapa pakaian. Pakaian pula. Pakaian syurga yang bersalah-salahan warnanya. Macam-macamnya warna lah. Pakaian rian. Gilang gembilang cahayanya dengan nur Rahman, nur Ar-Rahman. Maka dipakai akan tiap-tiap seorang 70 pakaian. Tiap-tiap satu daripada 70 itu berwarna dengan 70 warna. Tiada menyerupai satu pakaian daripadanya akan yang lainnya. Banyak tuan, 70 pakaian nak pakai ni. Macam mana bogek tak tahu macam mana lah tuan-tuan dalam syurga. Tak tahu kita nak gambar kan. Kat dunia kadang kita pakai 3 lapis pun dah panas tak? 3 lapis dah panas tak? Dalam syurga dia tak ada panas. Syurga kan, pakailah pakaian sebanyak-banyaknya. Kalau sini dia kata 70 pakaian. Pakaian indah-indah yang kod-ku yang mahal-mahal semua pakaian. Tiap-tiap satu daripada 70 itu berwarna dengan 70 warna yang tiada menyerupai satu pakaian daripadanya yang lain. Tak ada serupa pun antara satu sama lain. Dan bahawasanya seorang lelaki daripada di syurga memegang atas 70 pakaian itu seperti memegang atas satu daun kayu. Nikman nama dia. Nu'man atau Nikman lah.
Jadi seorang lelaki tadi pakai pakaian, walaupun dia pakai 70 pakaian, tapi macam satu pakaian. Ni macam satu je lah. Itu ibaratnya. Seorang lelaki itu daripada syurga itu memegang atas 70 pakaian itu seperti memegang atas satu daun kayu. Macam kita pegang satu daun kayu kan. Kan mudah kan? Macam itulah. Walaupun 70 pakaian. Tak adalah berat. Kalau dunia ni, kalau 7 pakaian, sama macam kita gulung badan kita dengan tilam dan peluk-peluk kan. Macam tu. Kita gulung dalam tu tak? Ni tak. Baik. Maka bila selesai mereka itu daripada demikian itu, berfirman Allah Subhanahu wa taala, marhaban dengan hamba-Ku, marhaban ni sama datanglah. Dan yang menziarah akan aku, hai malaikat, ku berikan pakai olehmu gelang kaki akan hamba-Ku. Dapat gelang kaki pula, tuan-tuan. Ku beri pakai olehmu, beri pakai olehmu gelang kaki akan hamba-Ku. Maka mendatang ia akan tiap-tiap akan mereka dengan beberapa gelang kaki daripada emas dan perak. Maka diberi pakai akan mereka itu gelang kaki hingga sampai setengah betis. Masya Allah. Pakai gelang kaki sampai setengah betis tu kan. Macam mana tu kan? Tak tahulah macam mana borek tu. Macam tu, penuh dengan emas. Masya Allah. Kita dalam dunia ni nak beli omel satu pun susah. Kan? Ni dalam syurga banyak emas. Kemudian kata Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, apabila gugur satu gelang atas satu gelang, didengar dengungnya daripada perjalanan 500 tahun. Dia punya perjalanan tu. Dengung itulah, berdengung kan. Dia gelang tu kan belaga kan. Waktu berjalan dia belaga antara satu sama lain. Jadi dia belaga tu dia ada dengung macam tu. Dan dengung tu kan bunyi tu selama 500 tahun. Dan jikalau dengar oleh ahli syurga, ahli dunia, akan dengungnya, nescaya matilah mereka itu sekaliannya. Masya-Allah. Mati tu kan kalau dengar dengung tu. Kerana sangat rindu kepada syurga. Sangat rindu kita kepada syurga, maka orang boleh mati kan. Boleh mati dengan dengung ni saja. Kan. Macam mana kalau kita dengar suara yang terlampau kuat kan? Kan sakit tinggal kan. Tak tahu macam mana. Boleh? Panjang ni tuan. Bila habis ni? Kita roket nak habis dah. Itu. Siap dah belum? Sikit lagi Baik, kemudian maka bila selesai mereka itu daripada mereka itu, firman Allah Azza wa Jalla, marhaban dengan hamba-Ku dan yang menziarah akan aku, wahai malaikat, ku beri pakai olehmu cincin akan hamba-Ku. Pakai cincin pula. Tadi gelang kan? Cincin. Maka mendatang ia akan mereka itu dengan beberapa cincin daripada emas dan perak dan lu'lu' dan yakut dan zabarjad dan akik dan belur. Tak tahu apa benda belur ni. Belur lah. Dalam kitab ni apa dia kata? Zabarjad, balwar, akik dan balwar, bukan belur. Balwar. Dalam terjemahan dia tulis barwal. Bukan macam singkin sejenis sama jugalah. Sejenis batu permata lah macam tu. Barwar. Okey? Perak, lu'lu', yakut, zabarjad, akik, balwar dan mutiara dan jauhar yang putih, dan permatanya daripada jauhar yang merah, dan apa tu? Zamrud. Betul tak?
Zamrud satu jari. Zamrud lah. Zamrud. Ya, zamrud yang berwarna hijau. Betul. Zamrud berwarna hijau. Maka makai tiap-tiap seorang 10 cincin. Jadi setiap orang tu pakai 10 cincin. Penuh. Penuh jari tuan-tuan lah. Penuh. Ya, ini tiap-tiap satu jari satu cincin. Tersurat atas tiap-tiap satu cincin itu ayat Quran. Ayat daripada kitab Allah. Ayat daripada Quran. Ayat Quran lah. Kitab Allah yang menunjuk atas kekal mereka itu dalam syurga. Ayat yang setiap ayat tu kecil itu ada ayat Quran yang ayatnya berkenaan dengan menyatakan kita ni penghuni syurga tu kekal dalam syurga. Penghuni syurga itu kekal dalam syurga pada setiapnya. So mana 10 cincin lah. Penuh lah jari tuan-tuan lah. Betul kan? Macam tu. Kalau dunia ni kalau cincin banyak ni siapa biasanya? Dah? Tok bomo. Tok bomo lah biasanya kat dunia ni banyak cincin tu kan. Tak selesa kita kalau cincin banyak-banyak. Tapi kat dunia kat syurga besok dapat cincin banyak-banyak. Macam-macam cincin tu. Emas ada balajat ada yakut ada semua ada kan. Tu kan. Baik, kemudian tapi tak boleh jual lah. Tak jual pun tak laku. Semua syurga semua dapat. Semua dapat kan. Mata semua. Sebab tak ada kedai pajak gadai semua tak ada. Tak ada. Kau tak boleh nak gadai tak ada tulis syurga punya. Maka bila selesai mereka itu daripada demikian itu berfirman Allah Ta'ala, marhaban dengan hambaku dan yang menziarahkan aku hai malaikat malaikatku berpakai olehmu akan mahkota pada hambaku. Pakai mahkota pula. Tadi cincin kan? Pakai mahkota. Maka mendatang ia akan mereka itu dengan beberapa mahkota daripada emas. Pakai mahkota lah. Tanjak kan? Akan atas kepala. Tiap-tiap satu mahkota. Maka mendatang ia akan mereka beberapa mahkota daripada emas yang merah. Yang ditatahkan dia dengan beberapa mutiara dan jauhar permata. Maka memakai mereka itu akan dia. Maka tiap-tiap satu mahkota daripadanya 4 penjuru. Mana pada setiap mahkota itu ada 4 penjuru. Atas tiap-tiap satu penjuru itu yakut yang merah. Yakut yang merah. Berarti yakutlah. Jikalau digantung satu yakut daripadanya pada langit dunia, nescaya mengalah cahayanya akan cahaya matahari dan juga cahaya bulan. InsyaAllah satu batu tu. Dia banyak batu kan. Dia banyak batu tu. Satu batu tu kalau digantungkan dekat langit dunia ni, maka terpadamlah kan. Cahaya matahari, cahaya bulan semua hilang. Kenapa? Kerana sangat terang dia cahaya tadilah. Masya Allah. Baik. Dan apabila selesai mereka itu daripada demikian tadi, firman Allah Subhanahu Wa Taala Azza wa Jalla lagi, marhaban dengan hambaku yang menziarahkan aku, hai malaikat ku beri oleh kamu akan bau-bauan pula. Bagi bau-bauan pula akan hambaku. Maka berjalan dia kepada syurga dan mengambil ia akan beberapa burung syurga. Burung syurga dan disalamkan dia ke dalam kasturi. Diselam. Salam ke selam? Diselamkan burung tadi kan? Diselamkan burung tadi ke dalam kasturi. Air kasturi lah. Dan ambar. Ambar ni macam sejenis wangian biarlah. Ambar kan? Ambar yang baik baunya, kemudian mengkibas burung itu akan sayapnya di atas kepala mereka itu, ahli syurga. Burung tadi dia dah masuk dalam wangian tadi kan. Lepas tu dia kibas lah.
akan sayapnya kepada penghuni syurga, maka mengharum ia akan mereka itu sekaliannya. Harumlah sekaliannya, wangi lah macam tu. Yang wangi yang tak pernah habis lah. Kat dunia ada masa kan bila dah pakai wangi lama-lama kan hilang lah wangi dah berpuluh-puluh kan hilang lah wangi tu tak. Mandi balik kan, wangi lah balik. Macam tu. Boleh? Cukup? Cukup cukup sampai situ. Ada lagi tu. Panjang lagi tu. Kita banyak lagi lah. Selai, 2 lai, 3 lai, 4 lai, 5 lai, 6 lai, 5 lai je tu. Tadi kita ada kuliah satu lagi kan? Satu lagi, sekali lagi lah sebelum 2022 ni, sebelum masuk 2023 lah. Je tu. Wallahualam. Kitab tu setuju tak? Nanti saya tanya dia orang. Tanya kitab tu setuju. Tengoklah kalau setujulah. Kalau tak, kita cari kitab lain. Ni ke ni? Kitab harga dia tu lah. Itu dia kulit keras tu. Kalau ya, dia nak murah tengok dalam Shopee je. Shopee murah sikit. Dari Shopee banyak juga kitab dijual dalam Shopee. Banyak. Kitab Arab pun ada banyak dalam Shopee. Shopee harga sama. Shopee harga sama. Harga lain sikit. Ada kadang-kadang dia bagi diskaun. Lah tu. Ada? Je tengok. Kadang harga di situ ada. Situ apa? Tapi kalau beli Shopee ke Lazada, kadang ada dia bagi diskaun. Kadang dia ada diskaun lah kalau cadangan. Kalau setuju kita go on lah. Proceed lah terus lah. Yang ni nipis sikit. Dia ada lagi yang tebal lagi pun ada. Yang tebal ni pun ada, yang bab kematian ni. Ada lagi. Banyak kitab bab kematian ni. Ini salah satu lah. Kalau tak setuju, kita cari lain. Kalau setuju, terus. Boleh? Gitu. InsyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqinan sadiqa wa 'alaman taqabbala rizqan halalan mubarakatan katsira. Wasiyana fatai alim nawilana qulubana binuri ma'rifataka wa aftah lana ta'arifin. Allahumma faqina fidin. Allahumma faqina fidin. Allahumma ja'al hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqal ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qabalallahu minkum. Ada man. Berapa ke? 32%. Tapi kalau ordernya tambah betul. Imam Jalaluddin Hasyim. Betul. Siapa? Siapa? Ibu dua apa sen? 2 sen. Dia tu.